Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ainun Sofia binti Abdul Razak bernambah matrik 142579 akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Discuss the Nature of the Soul by Al-Ghazali. Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali atau dikenali dengan Al-Ghazali telah dilahirkan di sebuah kota berdekatan dengan Truf, Republik Islam Iran, iaitu pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi. Panggilan Al-Ghazali berasal daripada perkataan ghazal, iaitu merujuk kepada tukang menenun benang, di mana ianya merujuk kepada pekerjaan ayahnya sebagai seorang penenun benang wol. Selain itu, Ghazali juga diambil daripada Ghazalah, iaitu sebenar nama kampung kelahirannya. Al-Ghazali mengenal tasawuf sebelum ayahnya meninggal, iaitu ayahnya telah mengamanahkan Al-Ghazali kepada saudaranya, iaitu seorang sufi, dengan harapan untuk mendidik dan membimbingnya dengan baik. Al-Ghazali sejak kecil juga dikenali sebagai seorang yang mudah menuntut ilmu, dan beliau juga turut mempelajari ilmu daripada sejumlah guru di kampung kelahirannya. Al-Ghazali merupakan seorang cendekiawan Islam yang masyhur dan hebat. Hal ini dikatakan demikian kerana sumbangan beliau yang besar kepada dunia Islam dalam usaha membetulkan perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa peringkat telah diharungi sepanjang hayat beliau, antaranya beliau telah berusaha untuk mencari yang betul dan boleh diterima keabsahan ilmu tersebut. Usaha ini telah menjadi pendorong kepada beliau dalam mengkaji lebih banyak aliran pemikiran. Antara aliran pemikiran tersebut adalah Batiniyah, ilmu kalam, aliran tasawuf dan aliran falsafah. Pada tahun 488 Hijrah, beliau tiba-tiba meninggalkan jabatannya sebagai seorang profesor di Kolej Nizamiyah. Dia meninggalkan semua kekayaan dan kemasyhurannya. Beliau telah pulang kepada kehidupan awal pada tahun 499 Hijrah dan dilantik untuk mengajar di sekolah Nisabur dalam masa yang singkat saja. Definisi sifat jiwa berbudi dalam Al-Ghazali adalah jiwa yang sihat harus dipelihara oleh 4 sifat. Mengikut cara Al-Ghazali, keempat-empat sifat ini hendaklah diletakkan mengikut urutan, iaitu bermula dengan hikmah, hendaklah diletakkan pada langkah pertama, kemudian diikuti dengan syaja'ah, ifah dan adalah. Baginya ini adalah asas jiwa yang mulia. Asas keagamaan adalah penting kerana peranan yang cukup besar dalam pembangunan spiritual dan jiwa individu. Antara pembahagian sifat jiwa berbudi dalam Al-Ghazali ialah An-Nafs. An-Nafs atau jiwa yang mempunyai dua makna. Pertama ialah kompilasi buruk, ciri-ciri yang menentang kuasa minda. Kedua adalah intipati manusia dan sifat-sifatnya. Beliau berkata bahawa apabila nafs dibimbing pada jalan yang benar dan mendapat ketenangan daripada Allah, ia akan berada dalam ketenangan dan hidup dalam ma'arif al-ilahiyah atau ilmu Allah dan diketahui sebagai jiwa yang tenteram. Selain itu, beliau menjelaskan apabila jiwa berada dalam keadaan bergelut antara benar dan salah, ia dipanggil sebagai an-nafs al-lawwamah. Dan nafs merupakan satu langkah membersihkan jiwa, hati dan diri individu dari sifat kekotoran dan keji melalui proses mujahadah an-nafs, dan kemudian dihiasi dengan sifat-sifat bersih murni melalui proses riyadah an-nafs, di mana proses ini memerlukan usaha, kesabaran dan kegigihan kerana ia memerlukan masa yang lama. Matlamat Al-Ghazali dalam mujahadah an-nafs adalah untuk melawan kehendak nafsu dan godaan syaitan. Kaedah ini sesuai digunakan dalam merawat semua jenis penyakit hati, di mana ia dilakukan dengan keadaan berlawanan dan bertentangan. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap penyakit perlu dirawat dengan menggunakan kaedah bertentangan menurut pandangan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Setiap individu perlu mengenal pasti punca dan jenis penyakit hati bagi memudahkan penggunaan kaedah rawatan yang disenaraikan oleh Al-Ghazali. Sebagai contoh, penyakit yang disenaraikan adalah bercakap bohong, berburuk sangka, dengki, marah dan sebagainya. Oleh itu, contoh rawatan yang boleh digunakan: sombong dirawat dengan sifat tawaduk, sifat marah dirawat dengan sifat pemaaf dan sebagainya. Bagi proses riyadah al-nafs, terdapat 3 aspek yang telah ditekankan oleh Al-Ghazali, iaitu mempertingkatkan ibadah, memantapkan keimanan dan mengaplikasikan sifat-sifat mahmudah dalam jiwa. Keimanan adalah satu perkara yang penting kerana ia memberi kesan yang baik terhadap kesihatan jiwa dalam kehidupan manusia. Selain itu, keimanan juga turut menjadi sumber kepada segala kebaikan serta ia merupakan gambaran kepada salah satu komponen dalam Islam yang paling mulia. Keimanan boleh dimantapkan dengan melihat usaha mempertingkatkan keyakinan terhadap rukun iman. Domain yang seterusnya adalah al-qalb. Al-Ghazali kemudiannya mengatakan bahawa selepas menyucikan nafs tercapai, manusia hendaklah membersihkan hati, iaitu qalb, yang bersifatkannya boleh merosakkan seluruh hati. Maka dengan itu, al-qalb boleh digilap dengan usaha melawan keinginan yang buruk, menerapkan ciri-ciri yang baik, pengasingan, bersendirian dan mengingati Allah dengan berzikir. Al-qalb atau hati mempunyai 2 makna, iaitu pertama adalah salah satu organ manusia. Al-Ghazali juga menyatakan bahawa al-qalb ini ada 7 fasa seperti badan yang mempunyai 7 anggota. Ia merujuk kepada dada, iaitu sad, hati luar, qalb, perikardium, saqaf, dalaman hati, khud, butiran hati iaitu qabail al-qalb, dan dalaman hati paling dalam, suwaddah al-qalb, dan teras hati iaitu mujaddah al-qalb. Kedua adalah jiwa manusia yang menjalankan amanah Allah. Domain yang seterusnya adalah ar-ruh. Al-Ghazali juga turut menyarankan bahawa pembersihan hati hendaklah disertakan dengan perhiasan jiwa, iaitu merujuk kepada ar-ruh. Beliau juga mengatakan bahawa ruh segala-galanya terbentuk dalam diri. Oleh itu, Al-Ghazali menjelaskan bahawa dunia adalah sebuah ungkapan yang tidak mempunyai kualiti dan keluasan kerana ia wujud dalam Al-Qidif dan Al-Nif. Hal ini kerana dunia adalah bertentangan dengan dunia penciptaan kerana apa yang terakhir melalui cara jirim dan lanjutan hari. Dengan menyebut keistimewaan roh, Al-Ghazali juga menyatakan bahawa roh mempunyai 5 keadaan yang bermula dengan keadaan bukan kewujudan, iaitu al-adam. Yang kedua ialah keadaan kewujudan, iaitu al-wujud dalam dunia jiwa. Ketiga adalah keadaan sambungannya, iaitu embrio dengan badan, iaitu jasad. Diikuti dengan keempat iaitu keadaan pemisahan, dan kemudian kelima adalah keadaan mati kembali. Dalam isu kewujudan roh, beliau berkata bahawa roh akan terus hidup walaupun selepas kematian dan badan binasa. Beliau menambah lagi bahawa sebab untuk jiwa datang ke dunia bukan untuk badan menderita untuk menerima hukuman. Tetapi beliau menegaskan setiap jiwa individu turun ke arah fitrahnya di dunia untuk memperolehi kesesuaian untuk syurga. Domain yang terakhir adalah al-aqal. Al-aqal atau akal mempunyai 2 pengertian, iaitu al-aqal sebagai unsur yang sedar yang merujuk kepada ungkapan sifat ilmu bahawa tempatnya adalah di dalam hati, iaitu al-qalb, dan al-akal sebagai ilmu dapat mengetahui tentang pelbagai ilmu, dan ia adalah al-latifah. Al-akal mampu menyemak, meneliti pelbagai isu dan peristiwa, mengambil pengajaran daripada masalah tertentu dan menarik kesimpulan daripada masalah tertentu. Al-Ghazali berpendapat bahawa kemampuan domain al-akal ini yang menyebabkan manusia diamanahkan dengan kewajipan menjalankan amanah agama dan menjalankan pilihan raya mengikut keperluan.
Pandangan Al-Ghazali bermaksud al-aqal terbagi kepada dua, iaitu ilmu tentang hakiki sesuatu dan mengetahui serta memahami hakikat ilmu dan ilmu yang ada atau berlaku dalam hati. Selain itu, Al-Ghazali percaya al-aqal ini ialah hati fizikal, iaitu terletak di dalam dada dan fitrah manusia. Domain al-aqal ini dikaitkan dengan elemen untuk menangkap semua gejala yang melihat dunia nyata dan berfikir tentang hakikat penglihatan zahir dan dilihat oleh minda. Ini bermakna domain al-aqal ini merujuk kepada seseorang boleh mengukur kecerdasan rohani sama ada dia memikirkan sesuatu di dunia ini untuk bertasbih kepada Allah atau sebaliknya. Hal ini dapat disimpulkan bahawa jiwa berbudi menurut pandangan Al-Ghazali, kecerdasan spiritual Islam ialah kekuatan dalaman manusia yang datang daripada jiwa, jantung, perasaan, keimanan yang mendalam, ketabahan, amalan berdasarkan syariat Allah dan sifat-sifat yang baik. Ditambah pula dengan mampu untuk hidup dalam persekitaran dengan tujuan menjaga hubungan baik dengan Allah serta hubungan antara manusia dan alam semula jadi. Kecerdasan rohani dalam Islam adalah berdasarkan kepada domain kecerdasan rohani, iaitu al-ruh, al-qalb, an-naf dan al-akal. Domain ini perlu dibangunkan dan digunakan secara literal untuk membina komuniti kecerdasan rohani dalam Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.